sebelum kita masuk dalam yang ketiga ni, iaitu pentingnya akidah. So Islam itu pentingnya satu akidah. Soalnya kalau kita akidah tak apa-apa kena, tak sesuai yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, kita pikul ringkas pun mudah. Kalau tak kena gaya tu, ibadat kita ditolak. Saya ulang balik, bukan kita nak mereka tak boleh, jangan makan. Ikut apa yang Nabi beritahu, iaitu kalau kita akidah kita tak kena, tak betul, tak jalan, tak betul, tak berlandaskan kepada akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahabat. Nabi kata sahabat dalam hadis Nabi sebut sahabat. Kalau betul ni diterima ibadat. Yang kita nak buat ialah ibadat kita diterima. Soal akidah, soal dalaman. Soal akidah, soal kepercayaan. Macam tu. Bukan soal akidah kita tak bayang-bayang. Dah, soal akidah. Bukan akidah tu tak. Cuba dengar tu. Kita baca lagi. Kita sambung lagi. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, digulungkan orang tu ialah orang kafir. Kalau dia terang-terang kufur kepada Allah, menduakan Allah, adalah disiksa. Akan disiksa. Cuba kita tengok, bila dah kufur, makna kafir lah, makna dia menduakan Tuhan, disembah selain daripada Allah, dia akan disiksa. Siapa beritahu? Allah beritahu dekat Nabi. Siapa yang tak menduakan Allah, sembah Allah, tak apa, sembah lain daripada Allah, akan disiksa. Ini kita baca. Disebabkan kekufuran dan kesesatan mereka, kerana tidak menyelidiki. Mereka tak sendiri, mereka tak pergi, tak ambil peduli, ikut saja apa membuat kita nak buat. Macam tu. Tidak menyelidiki agama Allah, iaitu agama Islam. Inna dina indallah Islam. Allah janji dalam Quran, agama yang Allah SWT bagi peluang kepada kita di dunia ialah Islam. Macam tu. Dan tidak mahu mendengar wahyu Allah, tak mahu dengar akan wahyu Allah, perintah Allah, Quran lah, yang disampaikan oleh para rasul. Wahyu artinya kita umat Nabi Muhammad, Al-Quran. Kalau umat-umat dahulu, mereka dengan Taurat, Injil, Zabur dan Mushaf yang lain. Kita semua ni di bawah naungan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah. Terutama apabila mereka mendengar dan dibacakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dulu lagi dah. Tapi kita pada hari ini kita bicara pada hari. Kita ini hari ialah Al-Quran. Tengok benda ni berlaku no. Mereka memperolok-olokkan dan mempersendakannya. Oleh itu, amalan mereka ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kena patuh. Artinya Allah wa Rasul. Patuh kepada perintah Allah. Bukan patuh hanggu nah. Patuh artinya yang pertama kali, orang yang faham, ada akal, mengikut ilmu tu, akal yang Tuhan bagi itu, faham. Betul? Mana ni? Ini dah cara dia yang mudah. Tak payah sampai susah, sampai ni terbelat mata. Mana boleh? Rugi kita. Ditolak. Dan mereka disiksa di atas
kekufuran mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu aba'an mansura." Dan kami Allah tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan. Maknanya apa yang kita buat di dunia, apa yang buat semasa kita hidup, apa yang buat semasa kita dalam hayat, dalam kita duduk ni, duduk menampak ni. Dah habis habis. Dah habis dah. Habis. Tu lagi. Mana boleh habis macam tu? Macam tu. Menampak apa yang mereka telah kerjakan dari jenis aman yang mereka pandang baik. Jadi tak kira lah. Dan itulah baik, amal baik, ada perbuatan baik, perbuatan tidak baik. Saya tak sebut. Di lidah saya jarang sebut tak. Saya jaga. Perbuatan baik, perbuatan tidak baik. Perbuatan baik, perbuatan tidak baik. Nampak? Jadi dua-dua tadi baik dengan tidak baik. Sama ada kita faham ke tidak tentang perbuatan baik dengan tidak baik. Kita pulang kepada kita sebagai manusia yang beriman. Orang yang beriman boleh membezakan antara baik dengan tidak baik. Dia tidak boleh berserah kepada seolah-olah orang itu tak mengaji, tak belajar, tak pernah dengar. Nampak? Dia tak tahu seolah-olah macam dia tengok, baik pun buat, baik tak baik pun buat. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Jadi kalau tersilap, terlalai, itu lain. Kalau tidak, masalah. Bukan senang nak cover balik tu. Berapa lama lah. Katalah umur kita 15 tahun dulu, sampai umur 30 tahun, sampai 40 tahun kita silap. Kita lupa lagi dua silap. Kita lupa dia buat benda-benda yang tak betul. Mana boleh, mana? Siapa nak tanggung? Sendiri yang akan tanggung. Ini soal akidah. Tidak boleh nak nafikan benda ni. Kuatkah saya cakap? Tak. Lalu kami jadikan dari terbuang sebagai, jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Habis. Tak ada apa rugi ya. Itu yang kita rugi tu. Khasirun. Dalam bahasa Arab dia panggil khasirun. Khasirun itu rugi. Khasirun dalam Al-Quran tu bila sebut khasirun itu rugi ya. Orang yang buat apa dan apa tak ada apa. Seperti dengan kita silap, jangan kita seolah-olah kita cepat sangka tak baik sangka tak baik, tambah sekali sangka tidak baik kepada Allah, cukup dilarang sangka kita sangka tak betul. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ayyuhibbu ahadukum. Sangka. Contohnya ialah kita ni yang beriman. Ni semua beriman ni. Mana ada tak semua beriman. Cuma kita kadang-kadang silap dan lupa. Kadang-kadang kita begitu begini. Biasalah mat kita biasa. Sebab itu peringatan itu perlu. Salah satu peringatan ialah mendirikan sembahyang. Tidak boleh tinggalkan solat. Sembahyang tidak boleh tinggal sama sekali. Siapa tinggal berdosa. Tapi pun kita tahu kita benar hukum Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, yaitu memberi peringatan kepada hamba-hambanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jadi benda ni dia fikir ni aku buat betul, ini aku buat tak betul, ini aku buat kena tak kena.
Maka dia awal ni, dia mendirikan sembahyang 5 waktu. Asalnya 50 waktu. 5 waktu itulah yang buat dia tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nampak? Mencegah, mana dia boleh jadi baik atau berubah. Kalau tidak, mana boleh? Siapa nak tegur? Siapa nak beritahu? Buat dosa kita selalu dengan kita. Ada dosa kita dengan Tuhan. Dosa tu yang penting. Itu maksudnya yang sebenar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 23 tadi, dengan tegas menyatakan apa juga amalan yang baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang bukan beriman tu, dia sembah lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Apa jadi? Amalan yang baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yaitu khususnya orang kafir. Orang kafir di dunia dahulu akan terbuang sahaja pada hari kiamat kelak, dan tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka disebabkan kekufuran mereka. Kita lah ni kita kena ingat, kalau boleh kita dapat seorang satu daripada yang macam kita baca ayat yang tadi surah Al-Furqan, satu orang kita dapat selamat jadi ya. Satu orang kita dapat selamat dia sebab dia tak ada pendirian dia tak tahu. Satu orang kita beritahu, bukan kita nak bagi dia ni yang senang kita nak beritahu. Kita nak beritahu dekat dia macam mana kita baca malam ni. Kita harus kena ambil kesempatan ni, iaitu tengok tu yang kita baca tadi, faja'alnahu aba'an mansura. Yang tadi tu memberi sebarang, tidak memberikan, tak ada apa-apa sebarang pertolongan kepada mereka disebabkan kekufuran. Mana dulu yang daripada buat baik semua segala apa semua, tak apa pun tak dapat. Jadi orang yang betul-betul mengenal Allah, menyembah Allah, akidah dia betul, dia ada peluang ini. Kalau silap, bertobatlah. Kalau silap, hari-hari beristighfar. Orang beristighfar menjadi sembahyang. Orang beristighfar baca Quran. Orang yang minta ampun, dia selalu rukuk dan tawaduk, mengendah diri. Dia tak sadari. Tak boleh nafi kepada dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karmadin astaddat bihi rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Surah Ibrahim ayat 18. Bandingan segala kebaikan amal dan usaha orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhannya ialah seperti abu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. Mereka tidak memperoleh sesuatu faedah pun daripada apa yang mereka telah usahakan. Sia-sia amalan itu ialah kesan kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran. Apa yang kita baca malam ni adalah benar. Sebab itulah Nabi pesan, hal Yahudi, hal Nasrani. Kita pun sahabat tak tanya. Sahabat tidak tanya macam mana yang Yahudi, Nasrani itu yang sampai begitu gini. Lepas itu sahabat tak tanya pula. Tak tanya, sahabat tak tanya yang 72 umat Nabi Muhammad yang sesat. Nuhat yang muda. Kita tengok yang sesat. Wa ummati kata Nabi, Yahudi lain, Nasara lain.
Sebab itu kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab Nasara, bila datang dari Al-Quran, kitab-kitab itu tidak boleh diguna pakai lagi. Sekarang ni kelas kahut dia habislah dunia lah. Masalah dunia sekarang, macam mana kita nak jadi baik? Macam mana kita nak jadi elok semua orang? Cuma baik dekat dekat tu ya. Tapi nak baik dekat akidah sampai ke alam akhirat, sampai ke mati, sampai kepada yaumul qiyamah. Sama-sama kita melembat lagi. Kita ambil pesanan ni. Nabi pesan, bila Nabi beritahu, sahabat tanya yang selalu dipesan oleh tuan guru ni, ialah satu tu yang masuk syurga tu, yang diterima oleh Allah, yang jamin Nabi jamin masuk syurga. Yang satu tu ialah iaitu as-sunnah wal jamaah. Yang kita dah baca sekarang ni, as-sunnah wal jamaah, nak elakkan daripada perkara-perkara yang menyebabkan kufur kepada Allah. Walaupun kita mengucap kalimah syahadah, kita tidak kufur. Tak kufur, semua orang semua yang mana-mana semua tak kufur. Tetapi mengucap kalimah syahadah kena berulang-ulang, siang dan malam. Boleh sedih. Ada setengah tu dia lupa. Masalah dia kita lupa. Siapa nak panggil dah? Lupa habis. Lupa kepada Allah. Lupa aku nak mengucap kalimah syahadah. Nak baru balik syahadah tu tak bila nak. Kalau tak menyayang tu mana? Sebab kalimah tu 2 kali tu. Dia mula dia lafaz di mulut, dia keluar ke lidah. Dia daripada hati keluar ke lidah. Daripada ilmu tu masuk ke sini, keluar ke sini. Sampai masanya dia zahir dengan perbuatan. Itu yang dia sayang diri dia, dia sayang keluarga dia sayang nikmat Allah. Baru ada nikmat tu, baru dia rasa sedap. Kalau tidak, banyak mana pun bagi dekat dia tetap kufur. Ada nak tanya dekat ni? Siapa nak tanya dekat ni? Kuk siapa nak tanya? Sembang. Tidak saya seorang. Dekat yang tak sah tu, siapa nak tanya? Ya, dia kali gitu. Dekat ni tak. Saya tutup, saya baca ayat tadi dah. Masuk sampai saya sebut tasawuf mana? Ada saya sebut ni yang saya ni saya dah baca dah ni. Lalu dah baca tasawuf ni pun saya tengok dah. Masalah dia ialah kita apa perkataan yang saya sebut tadi. Siapa ingat? Saya sebut perkataan kita ni balik. Kita balik show tak ada lah. Kita lupa. Syaitan ni kuat. Tarang kita ni selalu macam tu. Syaitan ni dia kuat. Jangan maknanya Allah bagi dekat dia kemampuan dekat dia tu boleh menyebabkan kita tak kufur macam yang jenis yang kufur tu, yang kafir tu. Tapi kita ni kelemahan iman tu. Yang masalah dia ialah kita, bukan kita baca bab tanpa pihak lain. Yang kita nak ulang-ulang ni ialah kufur kita tu menyebabkan kita lupa akan nikmat Allah. Kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Nama Nabi Rasulullah tahu benda ni. Sebab Allah sentiasa beritahu dekat Nabi. Nama kalau mereka ada-adakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut menyatakan segala apa yang telah mereka amalkan dan usahakan yang tidak berdasarkan keimanan, yang berlandaskan akidah yang sahih, akidah yang sahih,
dan tidak pula mengikut jalan yang betul, benar, atau yang mendatangkan kebaikan kepada mereka pada hari akhirat kelak, adalah suatu amalan dan usaha yang sia-sia. Saya gelak tu bukan pasal apa. Penat. Betul ke ni? Penat. Salah satu daripada penat yang paling mudah kali. Ingat tak nak abang? Yang paling mudah kali. Penat kita punya duk makan berapa lama lah. Makan tu hukumnya mubah. Hukum fikah mubah. Punya makan segala apa lah semua sedap. Tapi tak memberi manfaat kepada besar ya. Body ya bagus. Amalan tak dikira. Tak termasuk. Sebab dia tak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh gila. Itu baru sikit saya tak buat bab mubah. Tambah pula an-nikahu sunnati. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa min. Perkahwinan tu adalah cara hidupku, kata Nabi. Siapa tak ikut cara hidupku bukan daripada aku. Itu pesanan. Nabi sendiri pesan. Kita buat kita macam kita ya. Betul ya. Betul ya. Memang tu ya. Sendiri. Dia yang jadi macam tu. Kita buat kita. Kita tak ikut sunnah Nabi. Bayangkan tengok kita tak ikut apa yang Nabi Allah Taala perintah. Orang beriman takut tadi ya, takut esok tak ada apa-apa. Sampai hujung sudah apa tak ada. Apa dah? Ini yang kita nak baca ni kerana sunnah wal jamaah mengajar kita yang sedikit yang kita buat tu. Apa dia? Yang sedikit yang kita amal tadi, yang sedikit kita buat tu, sedikit itulah kita habuan kita besok. Pasal apa saya kata macam tu? Sebab Allah Subhanahu wa taala, Nabi Rasul sendiri ya. Wa aqimis salah. Nama wa'mur ahlaka bis salah. Hendaklah kamu dirikan sembahyang, Allah perintah. Dan wa'mur ahlaka bis salah. Suruhlah keluarga kamu, anak isteri kamu sembahyang. Jangan kamu buat macam tu. Kalau kamu tak sembahyang, mana kamu telah tinggalkan satu perkara-perkara yang boleh menyebabkan kamu rugi besok. Sebab Allah SWT janji dekat Nabi. Sembahyang rupanya tu. Macam mana nak sembahyang? Kita sibuk. Kerja macam kerja sibuk. Kerja banyak. Sembahyang pula nak ikut contoh Nabi. Mana ada sembahyang tu? Allah sembahyang. Tetapi cerita mental sembahyang. Tetapi cerita mental sembahyang. Ni, saya nak pesan diri saya dulu kepada kita semua. Siapa pun. Sembahyang tu adalah satu-satunya mutlak. Yang nombor satu. Yang unggul. Elokkan tu elok. Yang lain. Berarti tidak boleh nafikan benda ni. Nabi Allah Taala perintah. Sehingga Nabi Rasulullah SAW di Isra dan Mi'raj tentang sembahyang ini. Kita kena berhati-hati. Syaitan cukup kuat, dia ambil kesempatan. Supaya kita tinggalkan sembahyang. Anak isteri kita tinggalkan sembahyang. Keluarga kita tinggalkan sembahyang. Nampak? Malam ni saya nak buka satu minda. Sebab saya mengaji bahikam. Kata-kata hikmah. Iaitu kalau kita tinggal yang pesanan Allah ni melalui satu aspek solat ni. Nampak? Bukan tinggal sembahyang artinya dia tak mengaji. Bukan tinggal sembahyang artinya dia tak faham. Bukan tinggal sembahyang artinya dia tak pernah dengar. Tidak. Tapi sebabkan untuk keluarga tadi, untuk manusia tadi, dia tinggalkan satu yang penting, iaitu dia tidak menyelamatkan diri daripada aurat. Berbeza. Sembahyang, aurat.
Sebab itu kita kena masuk dalam solat, kita kena ada sesuatu yang istimewa. Tadi itu imam baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas ila akhirih qul usalli fardhu maghrib salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kita imam kata imaman, kita makmum, Allahu akbar, ihram lagi dah. Cantik. Menjaga aurat cukup penting. Gagal. Rupanya dia jadi tak sembahyang, dia jadi macam-macam terdedah. Tambah lagi tak sembahyang. Pasal auratnya pasal dia aurat lelaki, aurat perempuan. Mesti kena jaga. Boleh mana ni? Kena jaga. Tak semestinya pakai macam ni. Tapi aurat tu pada sana. Aurat ni penting. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohi benda ni. Saya kaitkan dengan soal bab munakahat dengan sekali tadi. Bab munakahat itu satu-satunya cukup penting. Sebab kita nak buat ibadat, orang kalau dia ada, contohnya dia kahwin, ada anak satu, anak dua, anak tiga, anak empat, sampai berapa, tak kira lah. Bayangkan tengok kalau dia jaga mereka dengan baik, dia dirikan salat, semua dia jaga dengan baik, pahala berganda kan? Ganda. Itu dia. Bukan sorangan. Kalau kita jaga sebagai seorang beriman ya, yang kita iman ya, dia jaga aja lah. Dia pergi kerja. Faiza qudiyatis salat, dan apabila selesai dia sembahyang, dia dengan duduk lagi di atas tempat sembahyang, fantashiru fil ardi wa batahu min fadlillah. Ambil apa anda, pergi cari rezeki, sebab rezeki tidak akan datang. Rezeki kena cari, kita kena usaha. Ketika itu semua jadi ibadat. Sampai ke makan, saya cerita tadi sampai ke makan. Sampai ke makan akan asalnya hukum mubah. Mubah dia nak makan, nak makan sedap. Tapi pasal apa kita pergi pilih sedap? Dengar kata mi Jawa, pergi sampai ke Jawa. Apa dia? Mana dengan makan dia? Pasal apa? Sedap. Tak sedap dia dapat. Tak ibadat tak dapat. Habis punya kereta. Pergi sampai teringat tu dah. Tak mahu dah tak mahu balik dia cerita lah. Ya. Habis lama. Tak masuk satu lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Betul lah? Betul ya? Okay. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim. Itu mim dan tengok tu dia sebab mim kecil lah. Dia kena kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anun ma'a hatta idza jaa lam yajidahu syai'. Tak ada apa-apa. Wa wajadallahu 'indahu, Allah jadi dekat dia. Fawaffahu hisabuhu habis. Wallahu sari'ul hisab. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya ada kuliah tadi pasal ni. Surah An-Nur ayat 39. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, amal-amal mereka adalah umpama riak, sinaran panas di tanah rata. Tanah apa kita tengok? Ya, kalau dia panas dia nak cahaya gitu.
Panas lepas tu habis. Yang disangka air oleh orang yang dahaga. Tengok ada orang macam tu. Lalu ia menuju ke arahnya. Sehingga apabila ia datang ke tempat itu, tidak dapati sesuatu yang disangkanya itu. Demikianlah keadaan orang yang kafir, orang kafir. Tidak mendapat faedah daripada amalnya sebagaimana yang disangkanya. Ada dulu ni dia ingat dia dapat semua. Kita nak baca kita sekarang, kita termasuk. Kita tak sampai tahap ni, tak sampai kufur. Kita masih lalai itu saja. Ada silap, ada betul. Kan dia baca tadi. Tapi yang kafir apa tak dapat. Dan ia tetap mendapati hukum Allah di sisi amalnya. Sebab itu mereka akan disiksa. Tidak ada lagi maaf. Apabila dia sebelum, sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang bila sampai sakaratul maut, setiap orang mesti sampai, mesti dah. Sakaratul maut artinya hujung dekat nak mati. Dekat nak mati ni mesti ada satu yang Allah janji kat kita semua mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kita akan nampak dua alam. Berapa alam? Dua alam, dunia dan satu alam lagi ialah alam barzakh, alam kubur. Dia nampak alam gaib bermula. Nampak semua malaikat semua dia nampak arah. Tidak, tak nampak. Tidak, sebelum tu tak nampak. Mana dia nampak? Dia nampak kuih ya. Dia tak nampak. Dia nampak tu dia, masa tu dia nampak. Bila dia nampak masa tu apa sudah jadi? Jawapan dia ialah Rasulullah SAW beritahu, tidak lagi diampun. Tidak lagi dah, walaupun dia bertawad ketika itu, tidak lagi dah. Maafkan saya. Nak ampun masa mana? Allah janji kita pegang pada malam ini sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah yang mengajar kita ialah cara yang dicontoh oleh Nabi dan Rasul, Nabi SAW dan sahabatnya, ialah mereka bertaubat siang dan malam. Masa kita sehat, masa kita mampu, masa kita ada macam ni, kenapa sampai datang sampai hujung-hujung baru kita nak bertaubat? Masa tu sakaratul maut tak boleh dah. Sorry, bukan saya, Nabi. Ini kata saya tahu lah, nanti lama. Itu ya. Nabi kata hujung itu tak boleh dah. Ada beberapa kawal. Tapi yang ni tak boleh. Kita tak boleh teloran situ tak boleh. Sebab sebab apa? Saya atas tadi awal tu saya sebut dah. Dalam ayat ini cuba tengok. Fawaffahu hisabu wallahu sari'un hisab. Apa Allah kata? Dan ingatlah Allah amat segera menghisapkan kita. Allah SWT bukan pakai kalkulator, tak payah. Komputer pun tak payah. Ni kita buat silap dulu pun tak ada apa. Bagi Tuhan bagi tunjuk, tak lah, sudah. Masa ketika itu dia tunjuk balik. Dia tunjuk hak silap kita. Yang tu yang sahabat dan yang silap tu lah. Yang silap tu lah yang kita nak minta ampun. Yang silap tu lah yang kita nak berbetul. Yang silap tu lah yang kita nak ambil peluang kita balik. Sebab yang betul tu kita tak ada masalah. Boleh? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca tadi menerangkan perihal orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir khususnya, akan rugi dan hampa mereka di akhirat kelak. Mereka buat semuanya rugi. Apa yang dia buat semuanya rugi.
Jadi mujahidah dia semua tahu gila. Tahu gila. Tapi masalah dia ialah kita baca kalau kita baca bab ni tu kadang lagi ada bab tu nama jemaah. Sebab apa dia ni bercanggah dengan Syiah dan sebagainya. Satu daripadanya ialah sunat wal jamaah. Kalau kita silap. Buat silap. Bawa terus. Silap tak ada minta ampun ke apa, minta. Sampai kepada alam kubur, sampai kepada alam mahsyar. Allah siksa kita. Siksa mengikut apa yang Allah janji. Sebab Allah lebih mengetahui, sebab Allah lebih berkuasa, sebab Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sayang kita. Nampak? Siksa masuk. Siksa dah. Siksa sebab kita ni, kita ni yang silap. Tapi berkeluar balik masuk syurga. Berkeluar balik masuk dalam tempat balasan baik. Rasa juga. Jadi dia kata tak apa, kalau macam tu rasa jugalah. Saya duk ngajak lama. Dia boleh kata macam tu. Macam tu tak apa lah, bagus, baik tu. Kau tak tahan pun. Tu yang kata azab, an-nar. Azab benar, azab benar, azab. Allah kata azab tak? Dia kata azab. Azab. Putih rokok kena tarik terlepas rokok tu lain lah. Ni azab. Jangan bab-bab ni jangan kita main-main tu yang dia duk ngajak dengan saya duk ajak lalu tu. Dia pun mesej kat saya, dia pun hantar gambar. Lepas tu dia pun bagi saya satu gambar lain pula. Dia pun korek liang. Tu nampak korek liang. Mayat tu dia letak tepi, ada satu besi. Saya pegang, dia tunjuk itu. Jangan percaya semua orang. Ini semua daripada Indonesia. Jangan percaya semua. Semua mereka. Bukan cara kita buat. Kita nak abang cara berfikiran. Kita nak beritahu cara adab fitrah. Apa yang saya sebut tadi? Cara adab berfitrah. Kita ni berfitrah. Berfitrah artinya kita ada mata, kita ada telinga, kita ada mulut, kita ada lidah. Nampak? Kita ada perut, kita ada tangan, kita ada kaki. Berfitrah. Lagi siapa mengaji, siapa belajar, siapa rajin, siapa guna kaki dia, siapa guna tangan dia, maka dia ini orang yang terbaik. Hisab dia cukup baik. Mana muhasabah diri dia itu terbaik. Dia menggunakan apa saja kat dia. Dia menggunakan. Ketika tu fitrah itu betul. Tidak ni jangan banyak. Bila cerita bab tu, buka cerita bab kubur apa semua. Sampai bila kita nak takut? Ni bukan soal takut macam tu. Bertakwa bukan takut macam tu. Bertakwa mesti pertama kali akal kita betul. Ilmu yang ada di akal kita, ilmu yang Allah bagi itu mesti betul. Sebab akal itu untuk ilmu pelajaran. Betul orang alim, ilmun dengan alim. Orang alim, orang yang berilmu. Orang berilmu berbeza. Orang yang berilmu amil. Apa dia? Orang yang berilmu amil. Perbuatan dia pula. Sebab itu wa amilus shalihat. Amalan tadi orang yang ada ilmu, amalan dia tadi, amalan tadi saleh. Saleh bukan nak tunjuk baik. Saleh bukan berpura-pura kita nak bagi tengok kat orang. Nak tunjuk dekat orang buat apa? Kita nak tunjuk dekat orang kata kita ni baik. Tak payah. Nak tunjuk kat Tuhan kita baik. Bak kita ikam. Nak tunjuk kat Tuhan, ni Tuhan aku nak tunjuk baik. Tak payah. Tuhan kata aku tahu. Allah SWT tahu.
Apa segala yang kita ada dalam hati kita, apa yang kita buat, Tuhan tahu. Nak tunjuk kepada manusia, sia-sia. Sia-sia. Lepas tu kalau nak buat kerana manusia, dapat manusia. Kalau buat tadi kita satu kerana Allah, maka dia tidak lagi bermasalah dengan sesama manusia. Tak. Nah, ini rumah Allah. Contohnya ini rumah Allah. Rumah Allah. Mana rumah Allah? Bila sebut saja rumah Allah. Rumah Allah. Baitullah. Berebutlah ambil peluang rumah Allah ni. Sebab malaikat turun ramai di sini. Bukan di sini saja. Di mana-mana saja. Apabila Allah takdirkan rumah itu sebagai rumah Allah, orang yang beriman kepada Allah, dia akan lepas peluang. Sebab dia tahu inilah peluang dia. Nak tambah saham dia. Mereka tidak dapat menyelamatkan mereka daripada azab siksa Allah. Mereka adalah ibarat orang dahaga di padang pasir pada tengah hari yang terik panasnya. Ia melihat riak sinaran panas dari jauh seperti air, dan setelah ia sampai ke situ, hampalah hatinya kerana tidak dapati sesuatu apapun. Inilah Allah sendiri yang sebut dalam Al-Quran. Nah, saya nak pesan kepada diri saya sama, jangan takut dengar. Apabila kita mau masuk lepas dah satu sesi kubur dah habis dah. Apa yang saya kata tadi? Kita akan kena pi. Kena ada dalam sesi kubur. Masuk kubur kena masuk, angkat dulu. Bukan itu. Masuk kubur artinya, apa yang masuk kubur artinya dia masuk satu alam. Alam mula. Lu nak pergi satu alam lagi. Alam dia nama dia ialah kalau kita dipanggil alam mahsyar. Alam mahsyar artinya semua akan di situ. Berhimpun di situ. Masing-masing tak mau kena ayah. Nafsi. Bayangkan. Kalau di sini Allah. Tak tegur dia, dia sombong. Tuan kau tu pening. Silap tengok wah, ni. Sana pasal apa tak mau? Pasal apa lari? Pasal apa suami lari daripada isteri lari daripada suami? Kenapa ayah dan ibu, anak dan sebagainya tak mau bertemu? Sana tempat realiti. Tempat bukan lagi dah. Kita berselindung di sebalik yang kita ada dalam ni. Kita macam mana ni? Tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ketika tu baru kita tahu, Allah, amalan kita dulu tak memberi manfaat langsung. Ada harta tidak berguna lagi. Nampak? La tulhikum amwalukum walau auladukum an zikrillah wa man ya'mal dzalika fa ulaika humul khasirun. Tadi saya sebut tadi. Cara manfaat. Kita tak itu perlu sangat ilmu pelajaran penting. Kalau kita tak, dulu tak mengaji sekolah. Tambah saya tak mengaji, saya tak faham bahasa-bahasa Arab ni. Dia bukan perlu mengaji bahasa Arab, tak perlu. Kalau untuk pandai mengaji, anak angkat saya seorang India, saya dah sebut itu di sini. India apa ada, Cina apa ada. Kenapa mereka boleh memahami ayat Al-Quran? Kenapa mereka boleh memahami akan ayat-ayat Al-Quran? Wahai mereka hidup sebelum tu. Tapi bila mereka kalimah
sudah lafaz dengan kalimat syahadat, saya mengislamkan mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah ampunkan dosa dia dulu. Tengok. Sonok. Kita rasa sonok. Sonok Allah. Kalau kita mengaji betul-betul, kita rasa sonok. Sonok kita ialah bila-bila masa dia jemput, tak apa. Kemudian Allah akan jemput kita bila-bila masa. Dalam keadaan sihat, dalam keadaan kita berbagai-bagai keistimewaan. Belum tentu lagi. Bila-bila masa maknanya akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila masa. Kita duk kata orang tua-tua dulu, mana betul ni apa orang tua-tua dulu lah, dulu kita orang muda kemudian lah. Mana dah tak betul. Berapa ramai orang muda yang pergi dulu? Betul. Saya nak bagi seronok. Hukum fiqah. Rukun Islam. Fiqah. Yang kelima apa dia? Yang kelima, hukum Islam ataupun fiqah. Yang kelima apa dia? Banyak. Okey, jom. Rukun Islam yang kelima. Cik. Pasal apa jadi wajib? Memang nak buka. Ada satu skup yang jauh sikit ya, skup. Betul. Pasal apa diwajibkan hidup dan mati? Satu hukum macam tu. Perintah Allah, Nabi bagi tahu hidup dan mati. Rukun Islam yang kelima tu wajib ditunaikan hidup dan mati. Kalau dia mati, dia tak nak macam. Bukan boleh buat sini. Bandar utama boleh duduk sana, tak boleh. Tak boleh, nak kena habis sana. Nak kena habis sana. Tanah tempat tu ada Kaabah tengah-tengah. Sini tak ada Kaabah. Bau surau ya, bau masjid ya. Sana masjid yang ada Kaabah di tengah-tengah. Nampak? Kebetulan dengan Baitul Makmur. Nampak? Baitul Makmur ialah Baitul Makmur bagi para malaikat. Yang Allah ganjarkan pahala bergandakan sekali sembahyang 100,000 kali kita. Dahsyat. Jadi maksudnya ialah kita nak ambil dia. Kalau orang tu dia tak ada gairah dalam soal kita baca malam ni, tak ada apa. Itu bersyukur, alhamdulillah. Tuhan panjang umur. Alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi, gaji pun bagus. Alhamdulillah, pencen pun elok. Alhamdulillah, rumah tangga pun bagus. Semua bagus. Nampak? Saya buka di hati dia untuk menunaikan satu daripada rukun Islam. Nampak? Sebagai membuktikan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak tunjuk ke orang. Kan dia kata dirilah. Bukan nak tunjuk ke orang. Saya di sana nak jadi apa? Gelaran tu Al-Hajj belakang. Al-Mansur Al-Mattar Al-Hajj belakang. Tak payah. Tak payah. Saya penceramah Al-Haji. Buat apa kita doang benda-benda yang baik? Kesempatan dia pergi sana tu. Masa berada di sana, kaki pijak di sana. Ni kaki ni pijak bumi yang paling mulia di sisi Allah. Sini mulia, tapi mulia sana lagi. Ni senang nak pijak. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman mesti usaha betul-betul boleh pergi. Ada itizam. Kalau tidak, tak ada. Duduk tunggu pencen pun tak boleh pergi, semua tak boleh pergi. Pengambil,
Kau ambil, last sekali, habis. Habis apa? Wajib juga. Wajib juga. Kenapa? Harta dah tidak boleh dipusakai. Macam mana boleh? Harta semati tidak boleh dipusakai. Nama? Kecuali ditunaikan yang wajib ini dahulu, baru boleh dipusakai. Bukan boleh diwaris macam tu ya. Macam Kasim Baba, Ali Baba. Cuy, tengok jam. Sehubungan dengan ini, akidah bukan sahaja hanya menjadi suatu kepentingan, seperti sangat-sangat. Jadi kita baca malam ni, saya sangat-sangat sayang diri saya, sayang semua orang. Sayang apa? Sayang kita ialah jangan kita disiksa. Siksa. Allah jangan disiksa, siksa. Siksa. Cakap kita siksa lagi. Tu cakap tak ada lagi. Siksa. Sebab apa siksa? Sebab Nabi bagi tahu mesti sakit. Siksa tu mesti ada. Sebab sebelum nak proses yang tadi yang saya sebut, ialah mati itu adalah siksa. Bukan saya akan Nabi beritahu tadi apa? Sebab Nabi contoh bubuh tangan ni. Tangan Nabi minta dekat akhir bagi Rasulullah SAW tu, Nabi minta Aisyah bubuh dalam muka. Berjalan lagi dia bubuh tangan, guncang. Nabi pun guncang tambah kita. Kita bukan berguncang ni, pegang tiang berguncang, rumah berguncang. Jangan buat kerja. Bayang tengok kalau orang tu tak semayang. Soal semayang nombor satu ke ni? Orang tu tak semayang, hujung sakaratul maut. Bayang tengok punya susah. Susah banyak. Mai bak. Ini saya nak buka bagi mana. Tapi benar-benar berlaku. Seksa sampai mata terbelah. Mata tu hilang, mata putih, mata hitam. Tinggi mata putih. Bisa kau tengok mayat orang mati? Tak ada macam piramid kan. Itu mainan tu, itu piramid mak ada dia tahu. Sebenarnya mata tu kita hitam tu tak nampak. Lepas tu kita pelan-pelan. Pelan-pelan. Azab. Apa? Dia tahu seorang sendiri yang tahu. Mana dia nak bang orang? Dia pakai handphone pun pakai handphone. Tak lagi handphone pun sampai mesej, ni aku dah kena orang. Ampun duduk apa juga baik. Mana pula mesej handphone apa saja maklumat semua tu bukan ada kaitan dengan soal benda ni. Sebab itu allazina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman percaya kepada apa? Itu ya. Nak percaya ni yang tak boleh ni. Paling malam kali saya tengok yang selama hidup saya ni. Paling malam kali kita berkelahi. Suka berkelahi. Berkelahi buat apa tau? Yang marah saya tengok ni benda yang ni saya baca ni. Nak tahu kata benda betul kan saya cakap ni. Bila sampai di Mekah, pijak kaki, mula dia muka masam. Dia kata aku duit banyak beribu. Muka dia masam, tapi bila Allah buka hati dia, buka nikmat tu dekat dia, hidayah pun masuk dekat dia. Ketika itu dia sayang pula. Nampak? Kena penceramah saya nak. Yang duduk di depan saya tu Tan Sri bukan lain. Orang kenamaan.
ceramah. Tinggalkan. Ini dunia. Pasal apa kita nak marah? Pasal apa kita nak benci? Pasal apa kita nak bergaduh? Pasal apa kita nak berkelahi? Kalau kita sembahyang disuruh duduk sah. Duduk satu sah. Ya, selalu saya melawak. Psikologi Islam. Dan Islam. Yang suka berkelahi siapa? Yang suka berkelahi? Yang suka berkelahi suami isteri. Betul lah film ni kata, sedangkan lidah lagi tergigit. Betul lah tu. Ada juga falsafah dia. Dia tak berkelahi rasa tak sedap. Buat seminggu tak berkelahi ni, pasal apa kita tak berkelahi tu? Sedangkan lidah lagi tergigit dalam dah elok. Lihat. Dari tadi saya abang, kalau ada masalah tu, soalan saya, macam mana kita nak elok daripada kita bermasalah suami isteri? Orang muda dia berkelahi cara dia. Betul. Orang muda baru kahwin setahun dua, cara dia, cara muda. Mai orang tua cara mutua pula dah. Ada yang setengah tak mau balik rumah. Dia buat dia menantu dia buat cerita. Ni menantu dia pasal ni, menantu pun tikit tu balik rumah kali. Subhanallah. Padahal kelahi tu yang jadi masalah. Macam mana nak buat? Tunggu lain kali. Saya akan beritahu bagaimana ikut psikologi Islam. Tapi yang saya sebut ini soal akidah. Kalau kita ada soal akidah yang betul, kita sayang diri kita, kita sayang orang lain, kita sayang baby, kita sayang orang tua syekh. Kenapa kita tak sayang? Bila kita tidak sayang, kita tidak hormat. Orang beriman mesti hormat. Itulah amalan. Bukan ambil mood. Kan dia buat kan? Hormat apa tu? Tidak apa? Hormat apa? Lembut rumah. Dia kalau hormat duduk di hati. Sayang. Pertama kali sayang, Allah nikmatkan kasih itu melalui apa yang kita baca pada hari. Apa yang kita tahu tentang rahmat Allah melalui soal iman inilah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu. Tengok, paling mudah kali. Hatta yuhibba li akhi, hingga dia sayang kasih kepada saudara dia. Ma yuhibbu li nafsi, sepertinya dia sayang kepada diri dia. Dia sayang diri dia, tak mau susah. Dia sayang diri dia, tak mau payah. Dia sayang diri dia, dia mau senang lenang. Kalau itu dia mau diri dia, tentulah kepada orang lain juga dia kena hormat. Ni orang biar susah. Orang biar jadi payah. Peduli apa depa dia kita. Mana boleh? Tapi nak besar orang tak ada. Nah, mengajak kita tu melalui iman. Betul orang beriman ni, dia bukan iman dia. Pakai sopan. Tu buat teh apa? Itu budaya Arab. Tu. Allah. Budaya Melayu cara macam ni. Itu budaya. Aurat tutup ikut apa yang dicontohi oleh Nabi, dipesan oleh Allah. Tak ada apa masalah pun. Nama sebut aurat semak. Semak apa? Adakah disebut Nabi Allahumma ta'ala
janji dekat Nabi smart tu ada habuan. Tak ada. Yang jadi yang Allah sebut di sana, kata Nabi mengikut apa yang Nabi Rasulullah pesan ialah innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tuhan tak lihat apa pakai kita. Tuhan tak lihat apa saja kita ada kita. Ialah hati-hati kita dan amal kita. Hati dulu. Kalau hati kita betul-betul lah, hati kita niat kerana Allah, hati kita tulus kerana Allah, hati kita ingat selalu kepada Allah, maka ketika itu kita huduk tentang Allah, terhindar daripada yang pertama sekali, kita pemaaf. Dah saya silap lah, saya kata tunggu tentang abang, dia ada abang. Apa dia? Jadi saya kata tunggu dulu, kata dia ba'azarah. Pemaaf. Kalau siapa pemaaf, kelas. Tengok duduk hang pam. Alhamdulillah, saya maaf. Boleh? Pemaaf tu di hati, bukan dua di mulut. Pemaaf. Dia masuk kau ni, berdengung pula kau ni. Lama-lama tak cukup kau tu, dia keluar kau ni balik. Tak cukup keluar tu, dia keluar kau ni pula. Tak cukup keluar kau ni, dia keluar kau ni. Tu dia. Allah pemaaf. Allah maaf ni. Allah sayang lagi mengasihi. Maaf lah. Allah maaf bagi kita semua. Allah sayang bagi kita. Allah sayang bagi kita. Allah turun Al-Quran. Allah hantar Rasul. Allah tinggalkan kita dua perkara ni takkan sesat. Allah sayang dekat kita. Kenapa kita tak sayang kepada apa yang Allah sayang dekat kita? Mana Allah nak selamatkan kita semua. Maka saya bangkitkan benda ni cukup penting. Cukup penting. Wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ingat senang kalau kita nak buat. Nanti orang tanya saya pula. Itu yang Nabi berperang. Nabi berperang bukan kerana Nabi berperang kerana ni. Nabi berperang kerana menghinakan agama. Makna ketika itu berlaku benda ni. Orang kufur, orang kafir tadi, mereka mula sampai tahap untuk menghapuskan agama Islam. Kita sampai masa ketika itu, Nabi Rasulullah SAW bangun untuk menentang agama yang tidak sah. Ketika itu sanggup berperang dan mati itu mati syahid. Kau tekan dia dengan lebih banyak ni, saya tak mau. Nanti dekat dia sama. Kamu nak tanya dia. Dia. Tetapi adalah juga merupakan satu perkara yang terpenting lah itu dalam kehidupan manusia sehari-hari. Di mana mereka yang hidup di dunia ini tanpa akidah, dengan arti kata lain, mereka jahil dalam akidah, adalah seperti seorang buta yang tidak kenal keadaan dan bentuk diri mereka sendiri. Begitu halnya orang-orang yang hidup di dunia ini tanpa akidah, jahil dalam akidah, mereka tidak tahu. Itu akan tersambung nanti lah. Okay, sudah.